Apa ni, Prof? Ada pula kota tua kat Ulu Jempol, kota apa ni, Prof? Kota ada runtuhan bangunan. Serius lah. Ada curve macam tembok. Kemudian tapak kaki dia besar. Prof, tengok muka saya ni keturunan apa, Prof? Prof, jangan gelap, Prof. Cakap je, Prof. Prof, tengok muka. Boy, jangan tengok satu saat bagi jawapan. Cuba. Okey. Ni muka dah buat ni. Okey. Aha. Datuk Syam dah Bugis ke? Hai, welcome back to Hitam Putih, podcast kita hari ni, Datuk Rosyam. Kita ada sesuatu yang orang kata Ini lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Ini nak cerita pasal diri aku, diri korang. Korang sebagai ni siapa korang ni? sebagai seorang Melayu. Sebagai seorang Melayu. Jadi maknanya korang kena tahu asal usul kau. Tapi nak cerita pasal ni Datin tak boleh cerita. Saya memang tak boleh. Aku pun tak boleh cerita. Lagi baik baca kat sini. Orang ni dia punya hebat dia ni. Dia ni pernah menerima anugerah kertas terbaik di Tehran tahun 2008. Anugerah artikel terbaik untuk artikel yang diterbitkan di London oleh IIUM 2015. Anugerah penyelidik terbaik Peace Award 2019 untuk artikel pandangan bertentangan tentang karya sastra purba sebagai asas pembangunan sejarah dunia oleh Rula and Ijrula Tamil Nadu. Wanita cemerlang dalam kemanusiaan dan sains sosial dalam kesastraan Arab oleh Venus International Foundation India 2018. Anugerah inovasi produk emas dan penganugerahan secara berterusan dari acara Takrim Al-Akademiyin Al-Akademiyin dan acara TAG pada Jubli Kemasukan ke-30 KIRHS IIUM. Beliau juga seorang penulis buku jualan terbaik Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada tahun 2020. Ini dah orang yang kita nak cerita pasal award dia pun memang semua berlatar belakangkan tentang kesusastraan ataupun Melayu tu sendiri, Datuk. So tajuk kita hari ni Melayu di Origin. Melayu di origin, Melayu di Origin. Yang asal usul Melayu. Asal usul. Kau Melayu? Melayu. Saya bukan Melayu. Tapi Melayu dah campur-campur ke macam mana Melayu ni? Dah ada orang kata saya campur Belanda lah, betul ke? Ya ke? Tahu. Nampak macam tak pun. Okey, bersama dengan kita terima kasih Profesor Dr. Soleha Yaakob, ya. Kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Kita nak bercerita tentang Melayu dan aku rasa ramai juga korang semua dah tengok dalam social media apa yang selalu Prof cakap pasal Melayu, bangsa itu asal usul dia. Tapi aku tak puas hati. Aku tak puas hati sebab aku tengok figura ni, aku nak berdepan dengan dia. Aku nak tanya dengan dia. Sebenarnya Prof, kenapa Prof tengok saya termenung, Prof? Prof teruja ke tengok saya? Ya, saya teruja. Janganlah dengan gitu, Prof. semangat Datuk Rosyam. Saya semangat. Dia sentiasa bersemangat, Prof. Dan Datin juga. Prof asal orang Kelantan ya, Prof? Kelantan. 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 Dia Kelantan. Kalau dia mengaku Kelantan, kejap lagi dia kata mengaku Negeri Sembilan. Kelantan yang tak berapa Kelantan lah. Dia Kelantan ni. Jadi Prof memang pasal Kelantan, anak Pasir jati Mas. Pasir Mas Kelantan. Sekarang berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa. Saya pernah masuk banyak universiti. Oh, Masya Allah. Tapi bukan belajar lah. Kadang berkongsi pengalaman. Itu satu syarahan itu. Saya belajar sampai SPM tapi saya ada ijazah. Kelas tak? Kelas. Yang bagi saya ijazah ni siapa? Ijazah kehormat. Universiti apa? Universiti apa? UMK. Universiti Oh, Malaysia Allah. Universiti Malaysia Kelantan. Lupa. Oh, Lama dah. Nampak? Ada ijazah. Subhanallah. Nampak? Walaupun tak sampai SPM belajar, ada ijazah.
Tapi lupa kat mana. Jarang tu orang macam tu. Jarang. Ini memang satu dalam dunia. Rare. Taklah, saja. Ijazah berhormat saja. Okey, Prof. Prof selalu bercakap pasal Melayu. Melayu. Melayu ni apa, Prof? Okey, Datuk nak apa? Istilah Melayu? Saya asal usul keturunan pergerakan Melayu ke macam mana? Okey. Saya nak tahu asal usul dulu. Mana datang Melayu ni sebenarnya? Orang kata, ada juga pendapat mengatakan kita ni bukan orang tanah ini bukan kita punya. Kita ni pendatang juga. Saya mendengar saya jadi marah. Yang saya tahu datuk moyang saya memang dekat sini. Tapi dia kata kita ni pendatang pula. Kita ni datang pada mana asal usul kita ni, Prof? Asal usul Melayu. Okey, berdasarkan kepada kajian yang saya buat, perkataan Melayu itu sebenarnya asalnya Malaur. Mala tu orang. Okey. Ur itu tempat tinggi. Orang yang tinggal di tempat tinggi. Siapakah menamakan orang yang tinggal di tempat tinggi itu Malaur? Orang lain. Orang daripada bandar lain, daerah lain. Apabila mereka berlayar dan mereka nampak ada satu bangsa tinggal di sepanjang banjaran Titiwangsa, tinggal di Gunung Jerai, tinggal di Gunung Ledang, tinggal di kawasan-kawasan bukit di Funan, kawasan di Champa, mereka itu tinggal di bukit-bukit, maka mereka, Malaur. Perkataan itu berasal daripada perkataan Akadi. Akadi ini ialah, dia adalah dialek daripada bahasa Arab. Prof kata dia orang belayar, ni laut jauh ni. Sebab dulu pelayaran itu merupakan orang daripada luar. Bila nak pergi ke timur, nak pergi ke China, ke dunia satu lagi, timur jauh, mereka mesti melalui kita. Mereka melalui jalan air. Jalan air belayar. Itu jalan yang terbaik. Mereka melalui jalan air. Jalan air daripada mana tu? Daripada Mesopotamia. Saya suka meletakkan kajian saya, manusia yang sebenar, manusia yang insan tu, adalah berasal daripada Nabi Adam AS. Kita kena peganglah dokumentasi Quran, hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab klasik ni, bahawasanya Nabi Adam AS bertemu Hawa di Arafah. Arafah itu di Mekah. Apa maksud Arafah? Pengenalan, pertemuan. Jadi bila berlaku pertemuan, maka manusia membiak di situ. Sebab Adam adalah manusia, insan itu, kerana mempunyai intelektual yang boleh membina tamadun. Makhluk sebelum Adam tidak boleh membina tamadun. Sebelum Nabi Adam ada makhluk lain, bukan jin ke duduk sebelum manusia? Bagaimana kita nak mentakrifkan jin? Sekiranya dalam surah Al-Baqarah itu kata, man yufsidu fil ard wa yasfiku dima. Mereka itu menumpahkan darah dan bergaduh. Maksudnya di sini, makhluk itu ada daging, ada darah. Setiap ada darah mesti ada daging, Datuk. Mesti ada daging. Maksudnya ini adalah makhluk yang berdiri di atas dua kaki. Tetapi mereka itu tidak dikenali sebagai jin. Bagaimana pula dengan tafsir Ibnu Katsir menyebut makhluk sebelum Adam itu adalah jin? Saya mempunyai tafsiran saya sendiri bahawasanya penulisan tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir itu ditulis sebelum 1500 AD. Adapun penemuan DNA makhluk yang dikenali sebagai Homo erectus and the gang, itu Homo erectus, Neanderthal, Trinil, Jawa, Florence dan sebagainya, itu hanya diketahui oleh pengkaji-pengkaji barat pada 1800 AD saja. Maksudnya di sini, walaupun Ibnu Katsir menulis itu adalah jin, takrifan dia pada waktu itu tidak ada lagi takrifan Homo erectus, Homo Neanderthal, tak ada lagi. Jadi mereka beranggapan ada makhluk yang berdiri di atas dua kaki, tetapi mereka itu bukannya insan. Apa maksud insan, Datuk? Insan berasal daripada perkataan Anisa. Insan tu dah jadi noun. Apa dia punya word dia? Anisa. Hamzah, alif hamzah, nun sin. Anisa. Apa maksud Anisa? Lemah lembut. Boleh dijadikan kawan. Boleh bersahabat. Bijak. Mudah menerima arahan. Boleh menerima ilmu dengan baik. Sebab itu ayat 30 menceritakan ini ja'ala fil ardi khalifah. Aku sekarang ini sedang menjadikan khalifah. Dia tak sebut lagi nama Adam.
Dia tak sebut lagi nama Adam. Ada netizen kata, macam mana kita nak tahu nama dia Adam? Pergi ke ayat yang 31 tu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan diajarkan Adam itu segala nama-nama yang ada di syurga pada ketika itu. Kenapa kita kata khalifah itu ialah Adam? Kerana ada huruf waw tu. Sebelum alama itu ada huruf waw. Waw itu dalam kaedah nahwu Arab dikata sandaran ataupun kami sebut ataf kepada ayat yang sebelum itu. Maksudnya khalifah itu bernama Adam AS. Itu bukti linguistik. Itu. Jadi back kepada soalan kita, kat mana Melayu pula? Sebelum itu saya terpaksa cerita, anak-anak Adam ni sebagai yang saya kaji adalah 37 orang. Itu arjahul kalam, arjahul ra'i. Pandangan yang boleh diterima ramai. Ada kata 37 orang, ada kata 40 orang. Sebab Hawa setiap kali lahir, dia lahir 4 orang, 4 kembar. 2 lelaki, 2 perempuan. 2 lelaki, berapa kali dia lahir? 9 kali. Jadi pandangan yang mengatakan 37 itu apabila meletakkan Nabi Syis itu lahir bersendirian. Lahir bersendirian, maksudnya dia tidak ada kembar. Kenapa begitu? Kerana dia special. Kenapa dia special? Ini pandangan pendeta-pendeta Taurat. Kenapa dia special? Sebab Nabi Adam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesudah kematian, kewafatan Habil yang dibunuh oleh Qabil, Nabi Adam terlalu sedih. Dan dia berdoa, dia kata, Ya Rabbi, dia kata, kurniakan aku anak seperti Habil. Maka Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Adam AS anaknya yang bernama Syis itu. Pendapat Ibnu Abbas mengatakan 36. Maksudnya Syis lahir dengan dia punya kembar dia. Tak ada masalah itu. Persoalannya sekarang, kat mana selebihnya itu? Kita tolak Habil dan Qabil. Kita tahu Habil sesudah dia membunuh Habil, dia lari ke Yaman. Dia berkawan dengan iblis. Kita tahu itu. Banyak disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kita tolak mereka. Kita ambil yang 34 lagi. Kat mana? Dalam kitab-kitab tafsir menyebut bahawasanya ada nama-nama. Saya masih ingat sebab saya buat genealogi 8 kali 5 kaki. Nama antaranya Abdul Mughis. Abdul Mughis dalam kitab tafsir. Tetapi pentafsir-tafsir, penulis kitab tafsir tidak menyebut kat mana orang ni. Pergi mana? Berhijrah ke mana? Tak sebut. Saya berpandangan ahli-ahli tafsir juga tidak dapat maklumat kerana mereka ini Arab. Apabila mereka Arab, mereka ada ta'assub kepada bangsa mereka. Jadi mereka mengkaji Syis itu dan tasalsul, usul segala nabi-nabi. Nabi-nabi yang kita jumpa dalam Quran semua itu berasal daripada seorang lelaki ini iaitu Nabi Syis. Bermula daripada Syis, kemudian dia pergi ke Idris, Nuh, kemudian dia pergi pada Hud, Saleh, Ibrahim, kemudian dia pergi ke Nabi Khidir, itu, kemudian kepada Musa, kemudian Daud dan Sulaiman, seterusnya, dan antara jarak daripada itu ada 1000 tahun nak sampai ke Nabi Isa AS. Jadi persoalannya 34 orang itu sudah ada pergerakan. Sudah ada pergerakan. Berapakah jarak daripada Nabi Nuh ke Nabi Adam AS? Kajian terbaru dalam Life of Science, saya selalu ikut Life of Science. Dia selalu update dia punya penemuan ekologi. Dia baru jumpa di Laos berusia DNA di Homo sapiens. Maksudnya kajian saya mengatakan Adam itu Homo sapiens. Homo sapiens itu takrif istilah saintifik. Apa maksud Homo sapiens? The wise man. Bila kita tengok saintifik, ahli sains menamakan Homo sapiens the wise man, maksudnya kita boleh relate dia dengan Adam. Itu adalah Adam dalam Quran. Sebab Quran itu allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi maksudnya di sini apabila the life of science itu mengatakan penemuan terbaru di Laos 86,000. Sebelum ni dia kata kami jumpa 35,000 orang Jomo. DNA Jomo 35, DNA nya 20,000. Dia punya DNA dia. Kemudian terbaru dia kata 50,000. Dia selalu update. Jadi saya punya buku dalam revolusi saya tulis 40,000 sebab sebelum itu 40,000. Konsensus daripada saya punya 5 profesor. Saya dimonitor oleh 5 profesor. Saya sendiri yang mencari mereka dan mereka monitor saya punya kajian. Dan apabila saya buat 40,000, kemudian ada yang terbaru. Jadi
my next book on this October, saya buat 90,000 lah. Kita kena ikut ekologi itu. Maksudnya di sini, tarikh Adam itu tidak statik. Ia berdasarkan kepada penemuan ekologi terhadap DNA Homo sapiens. Life of Science itu ada sebut. Selain daripada Homo sapiens, DNA, dia ada 86, dia ada 60. Itu ada Homo sapiens. Di sekitarnya ada beratus-ratus ribu. Tapi bukan Homo sapiens. Maksudnya di sini, ahli sains sendiri dapat membezakan mana DNA Homo sapiens dan mana DNA Homo erectus dan seangkatan dengannya. Jadi justru sini kita mengambil data bahawasanya Homo sapiens itu adalah Adam AS. Bagaimana pula ada di Laos? Bagaimana muka bumi pada waktu itu? Muka bumi pada waktu itu tidak ada, dia sebenarnya tidak, bumi ini satu, dia tidak ada pulau lagi. Pulau itu berpecah kemudian. Maksudnya di sini Datuk, ada pergerakan, dia boleh lalu jalan darat, dia boleh lalu jalan air. Tetapi bila jalan air itu famous, dia sesudah itu. Okey, back kepada anak-anak Nabi Adam yang tidak diberitahu tu, saya melihat mereka ini adalah Austronesia. Ini sebelum banjir besar Nabi Nuh, Datuk. Austronesia. Makna sudah ada pergerakan ke sini dan kita jumpa Perak Man 10,000 BC. Kita jumpa McLeod dekat negeri terbaru 14,000 BC. Kita jumpa 86,000 BC yang The Life of Science cakap dekat Laos. Kita jumpa Perak Penang Woman. Penang Woman ni saya dah bincang dengan Didi gitu. Penang Woman ni ada dua kemungkinan. Kalau dia kata 5,000 tahun dia sempat selepas banjir besar. Tapi kalau dia kata 5,000 BC, dia tak sempat. Maknanya dia sebelum banjir besar. Ada beza tu, Datuk. Macam mana bezanya? Saya meletakkan banjir besar itu berlaku 5,000, kita bundarkan. Asalnya 4,800. Berdasarkan kepada carbon dating yang telah dikemukakan oleh ahli sains Turki dan China. Mereka telah pergi ke Ararat, di pegunungan. Di Ararat itu pergunungan ataupun banjaran. Quran tak sebut Ararat kan? Quran sebut Bukit Judi. Tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu. Saya meletakkan bahawasanya Bukit Judi itu salah satu bukit yang terdapat di Ararat. Sebab Ararat itu banjaran. Tapi Bible menulis Ararat. Nampak tak? Dan orang yang pergi kaji itu dia tak kaji Quran, dia kaji Bible. Jadi dia sebut Ararat lah. Jadi Melayu tadi itu datang pada mana? Okey, bila Austronesia ada. Austronesia sudah ada di sini kan? Sudah berlaku. Sebab itu kita ada McLeod dan sebab itu kita ada Keturah. Makna sudah ada orang di sini. Sudah ada orang di alam ini. Tadi Prof cakap tadi itu bila katakan orang berlayar di bawah, nampak dekat dia, maknanya dulu kita ni tenggelam ke macam mana ke? Okey, itu sesudah berlaku banjir besar. Okey, berlaku banjir besar 4,800 BCE. Itu berdasarkan kenyataan ahli saintis tadi. Kita letaklah bundarkan 5,000. Semasa berlaku banjir besar, adakah dia berlaku di tanah Arab saja? Ataupun dia berlaku di seluruh dunia? Seluruh dunia. Betul, Datuk. Kerana kitab-kitab tafsir mengatakan seluruh dunia. Tetapi siapa mengatakan di semenanjung Arab saja? Arab writing modern scholars yang menulis mengatakan di tanah Arab saja. Dalam Quran mengatakan dia seluruh bumi. Di tafsir-tafsir seluruh bumi. Dan pentafsir itu mengambil maklumat daripada Quran. Okey, kenapa saya mengatakan ia seluruh dunia? Sepatut katakan itu kerana 6,000 tahun yang silam, bukti geologi 1 BCE, 5,000 dia turun ke bawah. BCE ni dia kiraannya ke bawah. 5,000 sehingga 1. 5,000 tahun kan? Okey. Daripada 5,000, kita sekarang dah 2023. Jadi tambah 2,000 lah. Untuk kita selepas banjir besar tu. Banjir besar dengan kita pada hari ini hanya 5,000 tahun. 5,000 tahun. 7,000 tahun. Okey. Hanya 7,000 tahun. Banjir besar ke zaman Nabi Nuh AS hampir 90,000 tahun. 90,000? Sebab itu jumpa 86,000 di dekat Laos. Maksudnya di sini, dia punya benchmark dia banjir besar.
alam sebelum banjir besar dan alam selepas banjir besar. Sebab tu saya menggunakan dalam video saya, Nuh hidup dua alam. Nuh lah, Nabi Nuh lah seorang orang yang... Kenapa pula dua alam pula? Sebab Nabi Nuh AS dia hidup sebelum banjir besar. Umur Nabi semua dah mati semua tu. Umur Nabi Nuh, dia ada 5 pandangan tentang umur Nabi Nuh. Tapi saya pegang apa yang disebut dalam Quran 950. Dia sebut dalam Quran 1000 melainkan 50. Berapa Datuk? 1000 melainkan 50. 950 lah. 950. Jadi kajian saya meletakkan Nabi Nuh, umur Nabi Nuh 950. Walaupun orang kata itu waktu dia berdakwah. Kita meletakkan begitu sebab perkataan arsal yang dikatakan disebut dalam Quran itu banyak tafsiran semantiknya. Jadi kita mengatakan umur Nuh 950. Ketika umur Nuh 600 tahun baru banjir besar berlaku. 600 tahun umur Nabi Nuh maknanya baru banjir besar berlaku. Maksudnya dia telah hidup sebelum banjir besar 600 tahun. Itu yang dipanggil dua alam. Saya panggil dua alam sebab alamnya besar. Sehingga kan ahli-ahli kaji ekologi, saintis, ahli falsafah, ahli bahasa tak meletakkan tarikh. Kadang-kadang dia buat out of period. The time itu. Maksudnya alam itu tak serupa alam kita. Alamnya bersih, alamnya penuh dengan waterfall, alamnya penuh dengan hijau. Tidak ada gangguan. Selepas banjir tu baru ada perubahan besar. Maknanya dunia bentuk muka bumi bertukar sudah lah. bertukar. Yelah, saya ada terbaca banjir tu 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan banjir tu. 6 bulan. Seluruh bumi ni banjir 6 bulan. Lama tu 6 bulan. 6 bulan betul lah. Ada pendapat mengatakan 40 tahun. 40 tahun? Sudah aku salah lagi. Tak, itu pandangan Datuk. 40 tahun lama sangat ni. Ada kata 40 tahun, ada kata 40 hari. Itu ada pandangan. Jadi pandangan mufassir ni dia bukan Quran tetapi kita boleh pegang lah. Maknanya banjir itu berlaku agak lama. Jadi dia telah tak kira lah pasal lama tapi banjir satu bumi kalau satu hari banjir pun cuba bayang kita banjir itu hari. Kusyuk sangat. Kusyuk sangat. Asal kusyuk sangat? Kusyuk sangat dengan sejarah. Tolak sikit. Asal? Lah nampak bijak sikit. Jaga aku. Nampak tadi nampak bodoh lah. Tadi skema. Nampak bodoh. Skema. Dia cakap saya nampak bodoh. Ada ke dia cakap nampak bodoh? Nampak tak? Skema lah. Maknanya terlebih pandai. Tadi kata nampak bijak sikit. Jadi maknanya bijak berlawan dengan skema. Bodoh. Saya selalu gurau Prof. Okey, maksudnya tak kisahlah pasal tu banjir tu, maknanya satu hari banjir, bukan satu hari pun berapa jam je. Banjir pun dah jahanam semua. Ini katakanlah, tak salah ambil 40 hari pun tak apalah. Okey. Okey Datuk. 40 hari banjir, kenapa Allah wujudkan banjir? Salah satu sebab dia nak reset balik dunia dan dia nak matikan golongan yang bukan homo sapiens tu. Bahaya jika ada perkahwinan dan sebagainya. Bagaimana ingin menyampaikan risalah Tuhan? Risalah Tuhan tidak akan mampu disampaikan, didakwahkan oleh makhluk yang bukan insan. Yang Homo erectus and the gang tadi. Tapi sekarang ada. Itu bukan itu sebenarnya kalau kata disebut itu macam Lucy kan. Itu DNA yang baru di make up dalam lab. Kemudian ditayangkan di muzium-muzium. Sebenarnya dia orang jumpa DNA ataupun raka, kemudian dia orang bangunkan balik dalam lab itu. Dia make up balik. Jadi orang yang tidak kaji, tidak membaca, tidak percaya, dan jumpa Lucy yang berwajah begitu, 100% begitu. Tidak, dia make up baru make up. Bukan dia jumpa lengkap matanya begitu, tidak. Rangka je dia. Rangka, dia based on pada skull. Skull makhluk ini lebih keras. Lebih keras tapi otaknya kecil. Sebab tu dia 800 cc ke bawah saja. Mereka tidak dapat mampu membina tamadun. Adapun manusia ni kita 1300 cc ke atas. Justru kita dapat membina tamadun. Dan ahli-ahli bijak pandai telah bersetuju bahawasanya Mesopotamia lah tempat munculnya tamadun awal. Di mana Adam AS berjumpa dengan Hawa di Arafah itu. Apa takrif Mesopotamia itu? Iaitu dia daripada sungai Euphrates dan Dajlah, dia melengkung macam bulan sabit. Sebab tu dipanggil the fertile crescent area. Kawasan subur
kawasan subuk bulan sabit daripada Ukraine, daripada Iraq, dia bulan sabit pergi ke Syria, dia turun balik ke Palestin. Itu adalah kawasan Mesopotamia pada hakikatnya. Jadi dia berdekatan dengan kawasan itu. Jadi back kepada di mana orang Melayu ni? Lama tak sampai-sampai kan? Lama sangat saya tunggu ni. Saya geram ni dengan profesor ni. Kena bawa cerita ni. Pusing cerita sana sini. Kalau tak nak, kita kena tahu lah. Kita nak tahu asal usul kita. Sabar boleh tak sabar? Awak Sabar boleh tak? Dia Ini semua cerita related kena ni, sabar. Prof kita ni. Korang pun kena sabar. Break ni. Tension ni. Tension dah. Sebenarnya ada makhluk sebelum kita macam ni. Aku pun pening dah ni. Yang aku tahu selama ni, aku jadikan Adam. Sebelum Adam tu ada jin. Jin yang berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Hari ni pula ada satu lagi makhluk ni. Aduh, pening aku ni. Okey. Banjir besar. Lepas banjir besar, anak-anak dalam kapal tu ada 90 orang. Pandangan yang kuat mengatakan 90, ada kata 80. Siapakah dalam kapal-kapal tu? Bukannya petani. Bukannya orang yang biasa-biasa yang degi-degi tu. Raja-raja. Ini disebut dalam Epic Gilgamesh. Yang naik ke kapal itu, saya meletakkan Epic Gilgamesh, cerita tu lebih sama. Sebab cerita Epic Gilgamesh ni ada di setiap benua, ada di setiap negara. Tapi namanya berbeza. Jadi maksudnya cerita banjir besar ni cukup famous. Cukup filem Hollywood pun buat. Yes, betul. Jadi sekarang ni, bagaimana boleh bila dah mereka itu bertebaran apabila selesai banjir itu, antaranya anak-anak Sam itu ada 5 Datuk. Asyur. Sam ni siapa? Anak Nuh. Anak Nuh Nuh ada 3 yang hidup. Sam, Ham dan Yafid. Sam ini, kalau Rasulullah SAW ada hadis Hasan, riwayat Tirmizi, dia mengatakan Sam Abul Arab. Sam ayah kepada orang Arab. Dia sebut gitu. Ham ayah kepada Abul Habsyi, ayah kepada orang yang berkulit putih, orang Afrika itu. Yafid Abu Rum. Yafid itu ayah kepada orang Caucasian tu, orang putih tu. Orang yang berkulit putih. Jadi itu kesimpulan. Itu hadis Hasan. Hadis Hasan dengan hadis Sahih tak jauh beza, Datuk. Dia hanya ada kecacatan sikit saja pada perawi. Jadi makna hadis ini boleh dipakai. Jadi kita jumpa satu data yang dibuat oleh orang-orang pendeta Taurat dan Yahudi pun sekali. Dia mengatakan pergerakan Sam itu ke semua anak-anak Sam tu daripada tanah Arab kepada Mesopotamia itu, Jaziratul Arabiyah, dia pergi ke timur. Dan timur jauh, termasuk kita. Ham tadi pergi ke Afrika. Yafid naik ke atas pergi ke Europe. Itu pergerakan pertama. Kalau kata mari daripada Sundaland, mari daripada Afrika lah itu sini, mari ke sudah itu. Sebab tu kita jumpa Negrito dan Semang. Negrito kan? Negrito. Orang asli Negrito. Dan Semang itu berdarah Ham. Dia punya DNA Ham. Mereka itu adalah daripada Afrika, pergerakan kedua. Yang ada ni awal-awal adalah Austronesia. Mereka itu yang Negrito dan Semang itu adalah Austroasiatik. Austronesia kita, Austroasiatik mereka. Jadi ada berlaku perkahwinan. Negrito dengan yang Austronesia, maka melahirkan Sakai, Batik, jenis-jenis yang orang asli itu. Nampak tak? Jadi Melayu ini bangsa tanah, Datuk. Melayu bangsa tanah. Maksudnya orang tengok orang luar, orang daripada Mesopotamia. Bila kan dia datang, sebab kita jumpa kapal berusia 8,000 tahun dekat China. Daripada Mesopotamia, Datuk. Dia lalu jalan mana? Lalu kita lah ni. Lalu kita. Kenapa dia mesti lalu kita? Dia tak sampai sana. Sebab kita gatekeeper. Kita adalah penjaga pintu gerbang yang besar untuk ke alam satu lagi. Kan Sumatera. Pernah tengok tak cerita King Kong? Betul. Okey. Masa dia nak pergi ke Singapura. Cerita King Kong nak pergi ke Singapura, nak cari King Kong. Nak cari binatang besar kan. Tetapi perjalanan tu dekat lautan ada macam blok tembok besar. Seolah-olah itu adalah Sumatera.
Dia akan jumpa Sumatera dulu daripada Yaman ke, daripada mana-mana Lautan Hindi ke, kan? Dia akan jumpa Sumatera dulu. Sebab India sebelah sini. Seolah-olah tembok besar. Jadi dia akan lalu kita untuk pergi ke alam satu lagi. Okey, persoalan dia lalu mana? Bawah ke Lautan Hindi ke? Dia naik atas ke? Datin, dia lalu mana? Geografi sikit. Datin kata ke sekolah tinggi. Jawab ah. Tadi aku bodoh. Aku tak bijak. Jawab. Bijak sangat. Nampak tak dia yang meletakkan diri dia? Dah. Tadi saya okey, sekarang aku taruh macam ni balik. Aku tak bijak nak jawab ni. Kau bijak sangat, Datin nak jawab. Tu profesor yang tanya tu. Ni takut saya jawab. Apa pasal? Bawah. Maknanya minta maaf Prof, kami dua-dua tak bijak. You all bijak sangat Pak lain. Kami pula yang tak bijak. You all bijak. Sebenarnya dia pernah jumpa dengan orang Batak di Toba. Orang dari sebelah sini, orang Phoenician lah saya sebut. Sebab Phoenician ni pelayan yang hebat. Ya. Orang Phoenician ni Proto-Arab. Dia di Palestin berasimilasi dengan Kanaan, bangsa Kanaan, bangsa Palestin lah. Arab Semitik Barat. Ya. Jadi mereka ini telah datang ke sini. Dalilnya saya bahagian linguistik. Kita ada jumpa data-data. Bidang saya dokumentasi. Kalau ada material bentuk batu bersurat ke apa, itu bonus bagi saya. Sebab tu saya berkawan dengan Prof Mokhtar. Dia ada batu Turiye, dia ada relau, dia kena dengan cerita saya. Tu yang dia perlu cari saya untuk tu, dan saya perlu cari dia untuk benda bentuk material. Jadi dia lalu mana tu? Dia lalu kawasan kita. Di mana? Dia nak pergi ke sebelah sana, dia lalu mana? Adakah dia lalu Selat Melaka? Tak, Selat Melaka tak buka lagi. Tak boleh lalu masa tu. Selat Melaka baru 400 AD. Kurun yang ke-5 atau kurun yang ke-4 AD baru boleh lalu. Sebelum itu mereka lalu Sungai Batu. Sungai Batu ni kat mana? Dekat Kedah. Mereka lalu Kedah. Sebab tu Kedah itu ada beberapa nama. Bukan nama Kedah saja. Kedah tu nama baru. Kedah paling lama ialah nama Kalah. Kadaram, Kataha, Kuaci. Orang Cina, orang Parsi, orang Eropah menyebut itu adalah Arab menyebut tentang tempat ini. Dan kita berjumpa nama Kedah itu ialah Kalah. Yang pertama itu the eldest name of the Kedah adalah Kalah. Kalah itu disebut dalam inskripsi Shalmansur. Raja Shalmansur cerita daripada Kingdom Assyria tadi. Anak Nabi Nuh yang tu daripada Kingdom dia punya susur galuh itu pada tahun 1300 BCE. 1300 BCE kita boleh convert kepada zaman akhir Nabi Musa AS nak masuk ke zaman Jalut. Itu kalau kita ikut cerita Quran. Jadi Shalmansur ini ada dalam dia punya inskripsi nama Kalah. Itu yang ada yang tegur saya, dia kata Kalah itu bukannya Kedah. Dia mengatakan mereka mengatakan tak betul lah apa yang saya kata. Saya kata kenapa pula? Biblical study hanya adalah hypothesis. Kita berhak meletakkan, bila kita ada satu kajian, kita berhak mempamerkan, memberitahu orang ramai. Ini adalah Kalah. Kenapa saya mengatakan Kalah? Kerana Kalah itu, sebenarnya Kalah itu European sound. Orang Eropah ni, Datuk tak boleh sebut huruf Ain. Dia tidak boleh menyebut huruf Ain dengan bagus. Sebab tu dia tak boleh kata ard. Dia hanya boleh sebenarnya earth yang disebut bumi itu dalam bahasa Inggeris tu earth tu adalah maksudnya art. Dalam bahasa Arab ard. Itu salah satu sebab. Jadi dia dalam batu bersurat inskripsi kuno. Maknanya orang putih ni nak ambil bahasa Arab lah. Yes. Banyak perkataan Arab dia ambil. Banyak. Lepas tu dia kata kita pula ketinggalan zaman. Yes. Jadi dia ambil dalam batu bersurat ancient ni Datuk, dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada huruf A-I-O-U. Mengangguk macam faham. Yelah, tengah betul-betul memahami lah ni Prof. Dia tidak ada huruf vowel. Dia hanya ada huruf konsonan. Jadi macam mana dia European tu boleh baca Kalah? Sebenarnya Kalah.
CL titik, ada punya koma aja. Dia nak sebut senang sebutan, dia nak menulis kalah je lah. Sebenarnya kal'ah. Kal'ah. Macam mana kita boleh tahu kal'ah? Pedang Rasulullah SAW nama kal'ah. Pedang kal'ah, bukan pedang kalai. Bila jadi tulisan Rumi, dia jadi kal'ah. Dia orang kita baca kalai. Kal'ah. Ataupun kalau dia letak titik dua bawah huruf maksurah, ya maksurah itu, alif maksurah itu, bawah ya itu panggil alif maksurah yang tak ada titik, dia panggil alif maksurah. Dia sebut kal'ain kalau ada titik. Kalau tak ada titik, kal'ah. Pedang Rasulullah nama kal'ah. Kat mana tu? Di apa? Di tempa. Di Kalah. Oh, di sana. Di Kedah. Pedang Rasulullah. Yes. Macam mana pedang Rasulullah dapat? Macam mana Rasulullah dapat pedang tu? Datuk. Rasulullah dapat daripada Bani Kainuqa. Kainuqa ini adalah Yahudi yang ada di Madinah. Dia dapat sebelum perang Badar. Bagaimana Yahudi itu boleh ada pedang kal'ah? Kena ingat, tok nenek dia pernah ditawan oleh Nebuchadnezzar dan Nabonidus di Babylon sekitar 800 BCE sehingga 600 BCE. Jadi pedang itu menjadi waris keluarga. Itu asal usul. Maksudnya di sini, Kalah Kedah itu adalah tempat tempa. Dan kita jumpa dalam buku Al-Baqarah. Lidah lah, lidah nak sebut tu kan. Lidah lah. Macam orang Melaka lah. Orang Melaka macam, how are you, dipanggil hawau je. Betul, dialek. Betul, dialek. Nak ringkas kan, hawau. Padahal sebenarnya, how are you. Dia tak tahu sebut, hawau. Betul. Jadi orang Melaka jumpa, hawau. Dia, how are you? Betul. Oh, dia hawau tu. Baca sejarah biar bijak sikit. Dia tak bijak ni. Sekarang punya sejarah pun tak tahu macam mana. Pandai lah Datuk. Ini sejarah sebelum. Datuk ni sampailah. Betul lah ni. Jangan tension sangat. Kita nak dengar ni, korang semua kena sabar. Korang semua kat rumah jangan tension sangat. Kita nak tahu pasal asal-usul. Kau tension kejap lagi kau pengsan kat rumah. Aku tak tension. Dia yang tension cakap aku tak bijak. Bila aku bagi satu soalan yang baru Melaka pun, baru 1,500 tahun pun, Hawa pun tak tahu. Bukan tak tahu, confused. Apalah confused, tak baca sejarah. Okay. Minum dulu bro. Minum dulu bro. Kita relax bro. Woi, mau 18 episod ni. Aku dok tunggu Melayu dasar Zulian. Kau sabar. Tak sampai-sampai. Aku pun aku dah cocok 2 kali kat Bro ni. Melayu ni kat mana dah Bro? Dia pusing balik dah. Benda ni bukan apa. Bro nak cerita supaya korang semua aku faham. Oh, susu galur dia begini daripada Nabi ni dia pergi bawa ke sini. Kita dah cakap, pedang Rasulullah SAW asal daripada Kedah. Kalah. Kalah. Daripada Kalah. Kalah tu Kedah. Maknanya macam mana orang daripada ni dia boleh merantau daripada sini pergi ke sini. Tapi kena ingat, orang dulu-dulu masa zaman Nabi Adam, dia bukan pendek-pendek macam kau dengan aku ni. Kan ada saya dengar cerita orang kata Nabi Adam AS ni bila turun ke atas muka bumi ni, kakinya di bumi, kepala dia di langit. Akhirnya tinggi dia 60 hasta. Sebab tu kalau kau pergi dekat Arafah tu, tempat Nabi Adam bertemu dengan Hawa ni dekat apa tu bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu Nabi Adam tengah bersandar. Dah 40 tahun ni bersandar macam ni kan. Kalau kita panjat memanglah tinggi. Tapi Nabi Adam ni 60 hasta, tinggi pokok kelapa tu, dia bersandar. Dia taruh tangan dia macam ni, dia terpegang, tengok Hawa ada kat belakang. Nampak tak pertemuan tu? Jadi bila kau cakap, macam mana nak Nabi Adam sandar kat sini? Dia tinggi. Kau jangan bandingkan kau yang kemetot macam kau orang. Aku ni tinggi juga. Kawan aku yang seorang ni nasib baik ada satu meter tinggi. Kalau tidak, kan? Sekarang ni apa masalah Datuk? Rasa ke? Ada. Saya bukan cakap pasal Datuk, saya cakap pasal kawan. Sekarang ni kita cerita pasal sejarah asal-usul Melayu. Aku dah geram ni dengan profesor ni. Aku dah tak boleh tahan ni Prof ni. Okay, Prof sambung Prof. Okay. Serius. Okay, Prof. Ada mengatakan Kalah itu banyak tempat. Dia orang nak refute saya punya point kan. Saya kata Kalah adalah Kedah.
Jadi ada yang mengatakan tak ada, Kalah itu ada di India, ada di Syria, ada di Yaman. Memang dan ada di Mesopotamia. Memang ada nama Kalah di tempat lain. Tetapi kita berdasarkan kepada kenyataan dikemukakan oleh beberapa ahli akademik, antaranya SQ Fatimi. SQ Fatimi mengatakan apa? Dalam kitab, dia terdapat dalam kitab SQ Fatimi dalam artikel dia. SQ Fatimi. Okey. Dia adalah orang Pakistan. Kajian dia. Kemudian catatan yang disebut dalam SQ Fatimi terdapat dalam Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan itu ensiklopedia. Mu'jamul Buldan itu adalah encyclopedia of countries. Di country yang lama-lama tu dia sebut. Jadi dia sebut satu cerita, ada seorang traveller daripada Iraq, daripada Jazirah Arabiah, daripada China nak balik semula ke Iraq. Jadi dia cerita dia terpaksa singgah di satu tempat untuk sambung ke nak balik ke ni. Nama tempat itu Kalah. Dan di tempat itu ada peleburan besi. Yang besi terbaik di dunia kan? Dan besi terbaik. Tengok orang Melayu dia punya tu kan. Dia punya sejarah kehebatan menempa besi itu sehingga kan disebut oleh Al-Kindi. Al-Kindi ini penulis kitab tentang besi-besi yang ada tentang pedang. Dia tulis kitab tentang pedang pada tahun 800 AD. Lebih kurang 800 AD. Dia cerita ada 3 jenis pedang terbaik dunia. Pedang Yaman, pedang Kalah. Dia sebut Kalah lah sebab dia Kalah sebenarnya. Dan ketiga pedang India. Tetapi 100 tahun kemudian pada tahun 900 AD, datang pula penulis kitab Al-Jamahir iaitu Al-Biruni. Apa Al-Biruni kata? Sebenarnya semua besi, pedang-pedang yang terbaik itu datang besinya daripada Kalah. Jadi kalau kita tengok Datuk, maknanya dia orang import lah besi tu pergi buat kat sana. Macam sekarang kita nak buat kereta, import besi daripada situ. Betul. Jadi sekarang ini, hasil daripada perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar, kalau Datuk pergi di Sungai Batu, Datuk akan terkejut. Kerajaan apakah yang telah memerintah ini sehingga dapat membina relau-relau besi sepanjang 1,000 kilometer daripada Sungai Batu ke Patani, penuh dengan relau. Jika dikeringkan Sungai Perdu tu, akan nampak semua relau-relau tu muncul. Yang mana daripada kaki Gunung Jerai sampai ke Sungai Batu. Jauh tu. Ya, Datuk. Saya tak tahu macam mana saya nak explain benda ni. Tetapi cukup luar biasa. Kerajaan dulu, kerajaan Melayu, siapakah yang supervise semua-semua tu? Turiye, saya tengok Turiye, Prof. Mokhtar kata 2 juta. Saya tengok sendiri dengan mata kepala, Prof ni bukan 2 juta ni. Ini lebih 2 juta. Di Perancis, Datuk, hanya ada 20 biji. Dia dah kata dah, we are the best dalam peleburan besi. Dia orang kaki propaganda. Yes. Jadi sekarang ni Datuk, kita ada 2 juta lebih, mungkin 3 juta. Tapi masalahnya orang kat sini, bila ada orang-orang yang macam ni, kau tak nak iktirafkan, kau tak nak mengangkat, kau cakap macam iya ke? Itu masalah dia orang kat sini. Mereka tak percaya tentang kebolehan bangsa mereka sendiri. Jadi bila dia tengok macam tu, dan kita tengok siapakah yang buat, Turiye yang 2 juta lebih tu Datuk, tidak terkurang setengah inci, tidak terlebih setengah inci. Tepatnya kiraan tu. Siapa tu supervisor tu? Siapa engineer dia? Cukup hebat. Dan kita dapati Yaman tak ada tempat peleburan besi. Saya dah confirm dengan Datuk Mokhtar. Saya kata, Prof, Yaman ada tak? Tak ada. Kita dah check, memang Yaman tak ada tempat peleburan besi. Kat mana dia ambil besi-besi tu? Ambil daripada Sungai Batu. Entah yang Ya'jud dan Ma'jud tu besi peleburan mungkin dia bawa daripada Kedah, kita tak tahu. Kita ada catatan, kita jumpa catatan, besi-besi memang diambil oleh Zulkarnain daripada Kalah. Serius lah ni Prof. Tetapi yang buat dinding Ya'jud Ma'jud tu. Kejap. Tetapi peleburan tu bukan berlaku di Sungai Besi, di Sungai Batu. Tapi di sana peleburan berlaku di tempat dia nak tempa tu. Sebab saya jumpa dalam buku Al-Kindi, dia tunjuk ilustrasi dia. Gambar itu ada dekat Persia. Gambar dalam buku itu dia tapi betul juga kalau katakan nak kurung Ya'jud dan Ma'jud ni, kalau cakap besi-besi macam besi kereta engkau tu, tak boleh.
Dia kena besi yang terbaik lah. Maknanya Zulkarnain kena bawa besi yang terbaik. Okey. Dalilnya apa? Dia bukan tempa, dia bukan buat cairan tu dekat Sungai Batu, dekat Kedah. Dia punya relau tu 4 segi. Relau dekat Sungai Batu bulat. Saya dah bincang dengan Prof Mokhtar. Prof Mokhtar kata, ini relaunya di kaki gunung. Dalam gambar tu. Askar-askar dia sibuk duduk mencairkan besi tu. Tetapi ketulan, dia ambil ketulan daripada kita. Cerita sikit Zulkarnain ni. Sebenarnya Zulkarnain yang sebut dalam Quran itu bukan Alexander the Great, bukan Cyrus the Great. Okey. Kenapa saya boleh kata gitu? Sebab Zulkarnain yang ada dalam surah Al-Kahfi itu hidup serentak sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Mengikut buku tafsir Ibn Katsir, Ibn Hajar Asqalani dan beberapa tafsir yang lain menyebut bahawasanya Zulkarnain sebut dalam surah Al-Kahfi itu hidup 2000 sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Jadi 2000, dia kata aksar alfain. Aksar alfain dia tak pergi ke 3000. Sama ada pergi 2000 ataupun 2500. Kita buat macam tu. Dia panggil sirka. Dalam kiraan sejarah ancient ini, kuno ni dia ada C titik kecil. Maknanya it's all about. Dia tidak exactly. Jadi 2000, saya letak 2000 sebab kajian saya Nabi Ibrahim AS dalam 2000. Dan Nabi Ibrahim AS ini disebut dalam kitab tafsir. Nak percaya boleh, tak nak percaya tak ada masalah. Tak kisah kita kan. Jadi Nabi Ibrahim AS telah mengislamkan Raja Himyar ini bernama Zulkarnain ini, dan mereka telah tawaf di Kaabah bersama-sama Nabi Ismail AS. Saya boleh tunjuk tempat dalam kitab-kitab tafsir itu. Sebab benda ni adalah kitab Arab. Jadi ramailah orang tak percaya. Kita dah sebut kan. Yang tak percaya satu hal, yang menunggu satu hal ni Prof. Ada juga yang menunggu. Yang menunggu ni. Tadi yang Prof apa Fatamia apa dia? Nama dia? SQ Fatimi itu dalam artikel dia. Dalam SQ apa? Fatimi. Yang Datin kenal Irma Fatimah. Kak Emma ya. Irma Fatimah dia kenal lah. Fatimi dia tak kenal. Saya nak ingatkan je. Prof, jangan buat saya marah Prof. Okey, orang Melayu. Baik kepada orang Melayu. Jadi sekarang tiba-tiba saya terjumpa, saya ada peta. Peta tu siapa bagi? Saya ni berkawan dengan 5 profesor monitor kajian saya, dan peta-peta yang saya dapat kebanyakan daripada Prof Kopaski, daripada Prof Ghassan Tahayasin. Siapa mereka? Prof Kopaski ni world professor, history world professor history lah dalam bab ni. Dia orang Poland, converted. Dia jiran saya masa di UAE. Dari bilik dia. Saya banyak data-data saya dapat. Kemudian Profesor Ghassan Tahayasin daripada Iraq, di ekologi. Jadi saya banyak buat rujuk kerana saya belajar dengan dia. Orang lain tak tahu pun. Saya buat kerja seorang-seorang gitu. Jadi mereka ini merupakan rujukan saya untuk history. Sebab saya bidang pemikiran linguistik dan tamadun. Jadi saya perlu berkawan dengan orang yang ada knowledge. Saya suka berkawan dengan profesor-profesor yang dah berumur. Sebab input dia matang dan banyak. Nampak. Ni berumur. Kau jangan cakap aku tak bijak. Saya tak berkawan dengan Datuk ke? Tadi kau cakap aku tak bijak. Bukan, Datuk ni selalulah Jadi Datuk, bila kita dapat tu, dia punya sources dia instant kepada saya. Saya tidak perlu letih mencari sangat kan. Jadi bila dia bagi tu, dia tinggalkan kepada saya dalam bentuk pukal. Gambar-gambar, peta sebelum dia balik tu kayak gitu. Dia pun selalu kontak juga saya sekarang. Jadi antara peta yang menarik perhatian saya yang British cuba nak sorok, biasanya Eropah Timur dia clash sikit dengan British ni kan. Antaranya ialah peta yang ada Southeast Asia ni punya tamadun bermula 1500 BCE. Tadi Nabi Ibrahim 2000 kan? 1500 BCE di mana? Di Champa. Dia letak kawasan Champa. Funan itu adalah the earliest civilization in Southeast Asia. Selepas China. Dia memula tamadun dunia ini Mesopotamia. Yang kedua, Mesir kedua. Yang ketiga, India.
Harappa. Samudra Harappa itu Mohenjo-daro. Itu India. Yang keempat, China. Sungai Kuning. Yellow River. Kemudian yang kelima, kita. Tetapi antara kelima-lima ni, kita yang tenggelam. Kita tak ada. Maknanya ini milik orang lain. Okey, Mesopotamia, Kota Arab. Apa yang diorang sibuk sangat nak hilangkan semua sejarah-sejarah ni pasal orang Melayu ni kenapa, Prof? Okey. Orang Melayu ini orangnya kaya. Kaya? Tok nenek kita kaya. Mana kayanya aku dulu Mas Tinggan dulu. Mana kalau kaya? Mana kayanya, Prof? Tok nenek kita kaya. Datuk tahu tak? Tok nenek raja kita tiap-tiap hari buang ketulan emas dalam telaga. Tiap hari. Tiap-tiap hari. Saya baca artikel. Prof jangan bohong-bohong ni, Prof. Ni ramai orang tengok ni, Prof. Channel saya ni berjuta orang tengok, Prof. Kita kaya. Kat mana dia buang tu, Prof? Dia pergi kira. Nak aku Datuk pergi. nak pergi cari. Tak mungkin, itu Datuk nenek aku punya. Orang Melayu ke orang Bugis? Melayu ke Bugis? Aku Melayu Bugis. Melayu juga. Okey. Okey. Sebenarnya kita ini tok nenek kita tidak pernah dijajah. Kita kena letak dalam kepala kita. Apa pula tak dijajah ni, Prof? Belanda jajah, Portugis jajah kita. Jepun, British. Tak, maksud saya itu sudah AD. Sebelum AD, tok nenek kita tidak pernah dijajah. Pemikirannya free, independent. Jadi mereka bebas berlayar di sana sini. Dan mereka ini pembuat kapal-kapal yang besar. Di mana mereka belajar buat kapal? Dengan orang Phoenician. Dalilnya apa? Orang-orang ini telah berhubungan. Antaranya kita dapat dalil daripada linguistik simbol. Orang Melayu buat kapal? Kapal mana ada orang sampan boleh lah. Datin sampan tu. Kapal orang Melayu pertama yang besar bernama Pinisi. Dan nama itu digunakan oleh orang Bugis sekarang ini. Dan bila kita kata macam tu, orang Indonesia marahlah. Itu milik Bugis. Dulu kan tak ada Indonesia Malaysia kan. Dulu satu rumpun saja kita ini. Jadi mereka ini telah berhubungan dengan orang sana. Dan orang Phoenician ni bukan saja ajar orang Melayu, dia juga ajar orang Brazil. Benar. Sudah ada pergerakan di Brazil pada 800 BCE. Dah masuk Brazil Habis itu. orang Hawaii itu macam orang Melayu tu ada? Okey. Orang Melayu. Daripada dalam buku Mormon, kita dapat catatan dan beberapa buku yang lain, pergerakan untuk ke Hawaii itu dia mesti melalui kita. Dia melalui belakang. Dia melalui kita. Kemudian dia pusing ke belakang dan akan sampai ke Guatemala. Apakah di Amerika Selatan yang akan berjumpa dengan dunia kita dengan apa? Dengan negerinya Guatemala. Patutlah saya pergi Hawaii tu. Dia kata, you look, I thought you are my cousin. Dia cakap. Saya cakap, biar betul kau orang kat Hawaii ni baju bunga-bunga. Aloha. Kejut saya. Okey. Sebenarnya Bro, yang serius jangan, bro. Sebenarnya The Lost Tribe. Tahu The Lost Tribe? The Lost Tribe kan kita ada 12 tribes. So sudah semasa zaman Nabi Musa AS itu. Tapi macam mana boleh berlaku hilang satu tribe ni? Mereka datang ke sini. Kenapa mereka ini tidak kekal di sana? Mereka ada masalah pembahagian tanah. Di kawasan Palestin itu maknanya ada masalah. Jadi antaranya the lost tribe itu lari. Mereka dibunuh, dikejar. Mereka dibunuh. Cerita mereka sungguh sedih. Mereka datang dengan saya lupa nama dia, buat satu kapal yang macam feri tu. Menempuh lautan gelombang itu. Antara the lost tribe. Dalilnya apa, Datuk? Kita ada kaitan dengan Palestin. Kita? Patutlah sekarang kalau macam kita bila cakap Palestin, orang Malaysia, orang Melayu ni. Dia punya DNA, setengah daripada orang Melayu ada di Malaysia sekarang, ada DNA Mesopotamia. Patutlah hidung aku macam Arab. Prof, saya bila Prof cakap kita ni ada DNA Palestin, bila saya cakap hidung saya macam, kenapa Prof ketawakan saya? Saya macam patut. Melayu, Bugis.
Arab, Hawaii, Hidung. Brazil, semua Datuk lah. Orang Melayu, tak semuanya Melayu itu daripada keturunan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Disebabkan nama Melayu itu orang tanah. Orang yang tinggal di tanah tinggi. Jadi Itu asalnya. Dan yang ada kaitan dengan keturah sahaja yang adalah Melayu yang berdarah Bro, Nabi. bro tengok muka saya ni keturunan apa bro? Bro jangan gelap bro. Cakap je, Prof. Bro tengok Bro, jangan tengok satu saat bagi jawapan. Cuba kau. Okey. Ni muka dah buat ni. Okey. Aha. Datuk Syam nak Bugis ke? Bugis. Ada darah Bugis? Bugis ni ada link dengan Saya Laksmana Bentan. Bugis ni ada link Sabarlah, baik. Biarlah Prof. link dengan The Lost Tribe. Tapi dia hilang data tu. Maksudnya Yang tinggal aku seorang je sekarang. Prof, buat kerja masa saya Prof. dalam Tuhfatul Nafis, Maknanya Prof, berapa tahun Prof buat kajian, yang hilang tu ni dia. Prof kena buat kajian ke aku. tak ada. Bayar aku Prof. Jadi sebenarnya okey. Sampai kau punya masa duit. Tapi masalahnya sekarang dalam Ada masalah pula. Tuhfatul Nafis tu, dia punya daing celak, daing merewah itu, dia nak sampai ke atas kan, kata ada kaitan dengan Sulaiman alaihissalam itu, dihilang data. Dia daing apa? Dia daing apa? Saya tak tahu. Daing Hilang yang data. hilang. Ambil darah saya Prof. Daing yang hilang. Bugis daing apa? Datuk takkan tak tahu Saya- susu tak. galo. Saya daripada Bugis Laksmana Bentan. Nak ke atas tu tak ada data sebenarnya, Datuk Atas Osyam. Laksmana Bentan. Sebenarnya kan kita dah ada kata civilization 1500 BCE. 1500 BCE turun sampai ke 1 BC, cukuplah 1500 BCE. Campur pula dengan zaman Sriwijaya, 670. Jadi 1500 campur dengan 670, 2000 lebih kan? 2000 lebih. Kita nak sampai ke alam 2000 ni, kita tak ada data. Data kita hilang. Saya hanya jumpa data Raja Melayu yang pertama, nama dia Tuan Patani. Tuan Patani. Tuan Melayu Patani di Patani bertarikh 3 BC. Oh, itu nama tempat tu Patani tu. Itu saja. Dia Pak Tani, dia orang buat padi. Tapi dia ni dihormati dan dianggap raja lah, Raja Patani. Itulah Raja Melayu yang kita jumpa. Yang dia kata yang Sungai Batu tu kata Sultan Muzaffar tu dah 1100. Yang baru ni lagi. Yang baru. Jadi okey, 1100 itu, sebelum 1100 tu siapa raja? Kita ada Sriwijaya. Sebab tu Sriwijaya sebenarnya dia Sribijaya. Vijaya. B. Bukan Vijaya. Bukan, sebab kan catatannya ditulis oleh Brahma kan. Jadi orang India pun sebut Yelah, Vijaya. nama kita pun dulu orang salah tulis. Ni dekat apa? Dekat penjawab pendaftaran ni sekarang ni tahun 60 pun salah tulis. Abang saya nama Rosli, ROS, dia tulis tu RUSELI, Ruseli jadi dia. Tak betul. Ini kita cerita pasal zaman dulu kan. Salah sebut. Okey. Jadi itu adalah macam mana boleh muncul kerajaan Sriwijaya itu? Pada kajian saya, dia bukan muncul di Indonesia. Dia muncul dari kekalahan kerajaan Champa dan Funan. Mereka itu raja-raja besar. Tamadun kan bermula di situ. Apabila kalah, mereka turun ke bawah. Okey, Funan ni bukan Vietnam punya area, bukan? Vietnam tu sekarang Vietnam, tapi Funan tu bahagian bawah. Champa tu tepi. Bukan ke dulu dekat Vietnam tu dulu, kat Vietnam tu orang Melayu yang duduk situ. Lepas tu kalah, dia perintah 500 tahun. Tu Chen La yang serang tu orang daripada selatan China tu. Turun tu serang tu. Serang dia, maknanya dia serang, lepas tu dia orang lari ke Himalaya. Betul ke tu? Pergerakannya ada di situ, tapi pergerakan kita dapat besarnya ke bawah. Jadi tu yang ada Sriwijaya. Sebab tu Prof, sebab tu kalau kita pergi Vietnam, dia tak suka kita sebut Melayu kat sana. Tak suka sebut Champa, jangan sebut Melayu. Nanti kena tangkap. Kena tangkap, Melayu Champa. Tak boleh sebut. Tak, Champa dulu Vietnam tu nama dia Champa.
Betul. Betul, campar. Maknanya dia dah, maksudnya Melayu campar tu dia perintah kat situ sampai 500-600 tahun. Lepas tu dia kena serang dan dia orang lari ke Himalaya. Himalaya tu tu gunung Datin. Malaya tu Melayu. Tolong teruskan Prof. Okey. Sebab itu Hitler. Apa pula Hitler? Bro, saya dah pening ni bro. Hitler Bro, perlu bro. Hitler ingin mencari bangsa ini. Serius lah bro. Sebab dia tahu bangsa ini akan bangkit di akhir zaman. Oh, okey. Hitler kan dia Dia memerangi berhubung, ya. dia memerangi Jews. Ya. Jewish kan dia Ya. memerangi. Dia mencari bangsa ni. Siapakah orang Melayu ini? Dia pernah mencari orang bangsa ini di Malaya. Dia tak jumpa. Sebab bangsa itu tidak ada di Malaya. Bangsa itu ada di sini. Dia silap tempat. Dia pergi Himalaya. Dia pergi di Himalaya. Maknanya masa kat Himalaya tu, gunung Himalaya, maknanya dia duduk, memang betul lah orang Melayu tu duduk di tempat tinggi. Okey, gini. Banjaran Titi Wangsa, kita ni Malaysia ni Melayu. Nama dia Melayu. Malaysia ni gunung. Malaysia ni asalnya Malaya ni gunung. Negeri kita, nama negeri kita ni gunung sebenarnya. Gunung. Kenapa nama gunung-gunung? Sebab kita ada banjaran Titi Wangsa. Kenapa bila gempur semua tak berpecah pun, tak berpisah pun Kelantan, Perak sebab Sebab ada tulang. ada tulang, you are right. Tulang belakang. Jadi dia ada tulang. Ijazah kehormat. Bijaklah. Dia ada tulang. Tapi kenapa Sumatera, dulu kan Sumatera bersambung. Tak mampu dah nak tempuh, nak tampung sebab Sumatera itu kan dia ada Merapi. Dia ada gunung dia tu kan, yang gunung Merapi semua tu. Jadi kita melekat dekat banjaran itu. Banjaran itu macam tulang belakang bersambung ke Himalaya. Itu ceritanya. Ada orang tanya saya, ada masa kita bagi talk tu, dia tanya, "Okey, Prof. Tapi kenapa dekat Kedah kita tak ada nampak pun gunung tu macam tembok tu?" Dia tak semestinya tembok. Daripada banyak yang Himalaya ini, ulu dia adalah di Ulu Jempol tu. Negeri Sembilan. Itu kawasan untuk, kalau dari air kan orang lalu kawasan tu dulu. Gateway. Nampak bijak. Gateway. Dia bahasa Arab panggil bawabah. Jadi bawabah. Pintu besar. Gateway. Jadi daripada situ, sebab tu kita jumpa kota tua di situ. Jempol. Ya. Ulu Jempol. Di Bukit Beraja tu ada. Apa ni Prof? Ada pula kota tua kat Ulu Jempol, kota apa ni Prof? Kota ada runtuhan bangunan. Serius lah. Ada curve macam tembok. Kemudian tapak kaki dia besar. Lepas tu dekat batu-batu tu ada tulisan. Ada macam Mana writing. tapak kaki besar? Mana betul lah saya cakap tadi orang dulu tinggi. Ya. Jadi bila saya bincang dengan Kuk Ahmad, dia ni yang bahagian DNA Ozel tu, syariah CEO tu, dia kata macam saya jadi bingung tu sebenarnya bila bincang nak cari kita punya identiti ni. Dia kata, saya setuju dengan pendapat dia, ada pergerakan daripada Yaman. Yaman pula. Yaman itu adalah orang Ad. Ad kan di Yaman. Nabi Hud tu sebenarnya bila berlaku Nabi Hud alaihissalam kan kemusnahan kepada kaum Ad, ada 30 orang yang hidup. Tak mati semua. Siapa yang hidup? Nabi Hud dan ada lagi yang selebihnya pengikutnya. Mereka tu keluar daripada mana itu bila Nabi Hud dapat maklumat daripada wahyu daripada Allah Taala akan dihancurkan dengan angin sarsaran. Jadi mereka cepat keluar pergi ke Mekah. Mekah ada dah masa tu. Sebab tu kita kata Mekah tu, Kaabah itu dibina oleh Nabi Adam AS. Mereka itu telah keluar. Mereka telah keluar untuk pergi ke Mekah. Daripada jauh mereka nampak kampung mereka telah dihancurkan. Selama 8 hari 8 malam itu. 7 hari 7 malam itu. Angin sarsaran itu. Menghancurkan semua tanaman mereka yang subur sebelum itu. Bukan ke Mekah tu Kaabah. Kaabah tu dah ada sebelum Nabi Adam. Masa zaman Nabi Adam ada. Zaman Nabi Adam. Apabila Allah perintahkan semua malaikat supaya membina satu Kaabah. Ini panggil Baitullah dan satu lagi Kaabah dipanggil Baitullah di langit yang ke-7. Itu ada dalam tafsir-tafsir itu. Dalam Quran dalam yang saya baca tu 30 orang itu pergi ke Mekah. Okey. Dalam perjalanan mereka minta hujan.
Mereka solat istisqa. Ada dah waktu itu. Jadi semasa kenapa mereka tu subuh sebenarnya tu? Kerana mereka ada empangan Ma'rib kan ada di Yaman. Siapa yang membina empangan Ma'rib tu? Luqmanul Ad. Bukan Luqmanul Hakim. Saya nak cerita macam mana boleh ada pergerakan. Dan dialah raja Yaman yang pertama. Masa tu dia tak panggil Yaman, dia panggil Himyar. Jadi Zulkarnain ini raja Himyar yang keempat. Tahu dah cerita dia. Adakah Sekejap bro, faham tak? Faham. Okay bro. Adakah Zulkarnain pernah sampai ke sini? Pernah. Sini? Di Banjar. Dia mesti lalu sini dulu untuk pergi ke timur jauh. Kan dalam Quran kata, Zulkarnain pergi ke Gharb, hujung barat dan hujung timur. Hujung timur kat mana Datuk? Pandai. Jawab. Hujung timur kat mana? Jepun? Dia kata tempat terbit matahari Jepun? Jepun. Bukan. Kedah. Sebenarnya sudah ada satu pulau lagi selepas Jepun tu. Tu sebenarnya yang terbit matahari. Apa tu? Tapi tak ada pernah dikomersialkan. Apa dia, Prof? Satu pulau, ada nama pulau itu. Pulau Keti ni. Datin, Pulau Keti. Pulau Keti. Pulau Keti tak tahu? Pulau Ketiak. Prof pun tak tahulah. Sorry. Okay. Pulau itu, dia pernah sampai. Prof ni buat aku tertunggu-tunggu. Aku tak tahan gini interview ni. Dia pening aku. Jadi dia kat mana pulau ni Prof? Cepat Prof. Dia ada sebelah Jepun itu. Kemudian maksudnya di sini, kalau Quran dah kata macam tu, mesti dia sampai ke situ. Jadi dia kata di situlah terbit matahari kan. Dia kata tempat terbit matahari di awal timur, paling awal itu di timur, di pulau, dia bukan Jepun. Ada lagi satu pulau lain. Kemudian di akhir barat itu. Kalau akhir barat apa dah tu? Dia akhir hujung sekali barat. Portugal. Ronaldo. Okey. Ronaldo. Zulkarnain ini. Nanti dia Prof. Mana pulau nama apa Prof? Kita cari lepas ini. Kena rahsia sikit. Aku kena ranking dengan orang yang aku jemput. Biasa aku ranking orang tau. Ini dia ranking aku ni. Harapkan aku seorang je bijak. Partner aku ni tak membantu langsung. Saya jam lah. Dah tengok. Dia jam pula. Okay bro. Sorry bro. Okay. Dekat mana, justru ni kita punya hipotesis lah. Sebab tidak ada data, tidak ada cerita pasal alam Melayu ni. Kenapa tak ada cerita, tak ada catatan? Kemungkinan orang tidak mencatat. Yang kedua, kemungkinan catatan tu hilang. Ataupun dihancurkan kot. Dihancurkan. Sebab kita berapa kali dah kena jajah ni. Bila dia berjajah, maknanya dah info-info genuine kita tu hilang. Tak ada. Sebab bangsa ni terlampau hebat, besar. Jadi banyak bangsa-bangsa lain yang iri hati mungkin. Sebab kita ada emas. Kita adalah semenanjung emas. Jadi mereka mencari emas. Sebab emas kat mana ni pula? Datuk tahu, satu hari ada satu cerita. Tadi Raja Melaka bagi tak hari baling emas kat dalam perigi. Bukan Raja Melaka. Raja dekat Funan dan Champak. Aku ni keturunan kaya-kaya. Sekarang dah banyak emas kat mana-mana. Dan ni Datuk Datin pula apa ni Prof? Okey. Datuk Rasham. Dia punya, kita punya, kenapa saya kata kita kaya? Sebab memang kalau pergi sekejap je, pergi tuai emas pagi, petang tu dah bawa berbakul. Kat mana Prof? Sebab Datuk nak pergi tuai. Dekat kawasan Gemas. Mana aku tahu? Jementah kan? Tahu? Jementah ke Kementah? Jementah kan? Jementah. Gemas. Jementah. Tah. Muar. Jempol itu 60 km. Ada lombong emas yang ditinggalkan berusia beribu-ribu tahun. Nampak tak kat Negeri 9 diam Kat Lancang tak ada. Tak ada.
Dekat Lancang. tempat lain ada. Ini kajian dekat Ledang. Lancang tak ada ke? Lancang. Dekat Ledang dah tu. Tak lancang. Sebab Saya ada tanah 175 ekar kat sana. Lancang ada tak? Lancang tu Kat dekat Pahang. Lancang lah. Sebenarnya dia dekat Ulu Tembeling ada. Ulu Tembeling tu sana jauh lah. Ni sebelah-sebelah ni mentakap ni tak ada ke Temelur. Temelur saya tak pasti, tapi kalau dia catatan Kat Nogoi 9 ada. 60 kilometer nombor emas yang ditinggalkan berusia beribu tahun. Itu dicatatkan dalam catatan itu. Ini penemuan geologi. Emas yang dapat daripada situ ada 2 jenis. Emas dalam bentuk flakes. Flake, kepingan. Mana pergi sungai, pergi ke gunung ke apa, ada emas dalam bentuk kepingan. Satu lagi emas tu dalam kuas. Ada emas dalam kuas. Kuas tu apa? Kuas tu batu. Dalam batu tu dia ada wind. Dalam wind tu kena kena korek emas tu. Saya suka nak Prof ni. Nak korek emas tu kena guna mata kapak 0.3 milimeter. Mata kapak 0.3. Prof dah kaji sampai mata kapak ni. Jomlah kita pergi kat Lima ni. Apa lagi nak buat podcast ni? Tak payahlah buat podcast ni. Tak payah buka rahsia ni. Kejap lagi semua pergi ulu bendol. Ulu jempol. Pergi cari emas dah berduyun-duyun. Pergi cari emas kat sana. Lepas tu kesan takut masih ada sampai hari ni. Ada lagi sana? Ada sampai hari ni. Aku pun ni kalau tak. Aduh. Prof ni Prof. Okey. Nak kaitkan dengan sukan. Aduh Prof, mati aku ni. Lepas tu satu hari Wih, macam nak buka cerita. Bro, aku ni bukanlah pelajar universiti, Prof. Satu hari. Okey, Prof. ada seorang jurnalis. No. Saya dah sebut dah dalam video, tapi saya nak sebut lagi. Daripada Eropah. Sekitar 1800. Ini ada disebut dalam buku Munoz, saya baca. Dia jumpa sekumpulan orang dalam kapal, kemudian baru balik daripada tuai emas. Tuai emas Penuh dengan emas dalam kapal tu. Diorang pagi-pagi, dia macam pergi tuai cari ikan. macam pergi nelayan tangkap ikan. Kayanya kita. Tu nak cakap kita kaya. Doktor nenek kita kaya. Sebab tu dia boleh berkawan dengan orang yang Phoenician tu. Yang Himyar tadi. Maknanya kalau kita kaya ada emas, masa tu bangsa Melayu tu dia nak buat apa saja pun dia boleh import. Mai sini. Yes. Aku boleh bayar engkau, kau buat ni, kau buat Yes. ni. Mungkin kalau buat relau yang dekat Kedah tu pun dia panggil orang-orang datang kau jadi hamba aku bayar pekerja aku. Yes. Dan dia ada gajah. Gajah. Gajah cukup banyak di sini, di Kedah ni. Gajah lah yang menjadi bulldozer. Menjadi lori-lori besar untuk bawa Kedah, bawa Emas keluar, bawa besi. Besi tu besi padu, Datuk. Saya dah pegang besi tu. Dia bukannya tanah kan, kalau kita itu adalah besi. Memang the best iron. Saya tahu padu benda ni. Okey, back pada cerita tadi. Kemudian jurnalis tu tanya orang tu dalam kapal tu, kamu ni daripada kami baru lepas menuai emas di sebelah sana begitu. Kemudian dia kata, kamu ni bangsa apa? Kami Minang. Kemudian kami ni Minang. Waang mana ni? Siapa datuk nenek kamu? Jurnalis tanya. Kami asal usul daripada Zulkarnain. Apabila masa 1800 tu lebih kurang kan Stafford Raffles ada dekat sini, dekat Singapura. Berita ni sampai pada Stafford Raffles. Apabila Raffles mendengar kenyataan sebutan daripada orang Minang tu, apa Raffles cakap? Raffles kata, begitulah sikap orang Melayu. Suka menempelkan dirinya dengan orang-orang hebat. Lah. Maksud orang Minang itu bukannya Alexander. Dia kata Alexander the Great itu mustahil menjadi
datuk nenek kepada orang Melayu. Sebenarnya maksud orang Minang tu bukan Alexander the Great. Maksud orang Minang itu Zulkarnain. Jadi siapa yang tak cerdik di sini? Bangang betul Raffles ni sebenarnya. Jadi sebenarnya panas sinis. Sebenarnya Raffles itu hanya 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Dan Cyrus the Great pun bukannya Zulkarnain, kerana dia 550 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Zulkarnain hidup 2000 tahun bersama dengan zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi maksudnya di sini bermula daripada kenyataan Raffles itu, no wonder kita dapati kita hilang jumpa punca. Dalam buku Salatus Salatin tulis Iskandar Zulkarnain dari putera Macedonia. Maksudnya Salatus Salatin asal hilang. Yang dalam Jawi itu hilang. Yang kita dengan kita ialah dalam catatan dan tulisan Rumi. Dan telah diolah oleh Orientalis. Syalabah tak silap saya. Dia kata Iskandar Zulkarnain dari Macedonia. Bukan. Zulkarnain tak ada nama Iskandar. Zulkarnain dan Quran tak ada nama Iskandar. Dia nama Zulkarnain saja. Iskandar itu untuk Alexander. Kenapa dipanggil Alexander? Itu dalam bahasa Inggeris. Dia nak tunjukkan orang dia hebat, dia guna pakai. Dia guna pakai macam ni. Itu. Jadi maknanya betul lah sebenarnya orang Melayu tu hebat. Kalau kita tengok macam mana sampaikan hilangnya Melayu tu, hilangnya identiti Melayu di mata dunia, yang terakhir Melaka lah. Bila Melaka tu dijahanamkan sampai Melaka tak ada raja. Melaka tak ada istana. Melaka tak ada istana. Padahal Melaka ni dulu dia punya empire dia, kesultanan dia ada kapal armada yang terbesar di dunia. Dan dia adalah pusat perdagangan. Perdagangan yang terhebat di dunia. Tapi akhirnya dia hancurkan sehancur. Hari ni Melaka tak ada raja. Sebenarnya yang ada Evan Musa. Melaka bersejarah. Melaka bersejarah je. Sebenarnya Melaka itu alam Edi untuk alam Melayu. Kedah Tua alam BC untuk alam Melayu. Kita sudah ada wakil dah. Tapi dihancurkan maklumat Kedah Tua dan dihancurkan maklumat asal Melaka, diambil 1400 kemudian diangkat ke 1511. Portugis itu sebenarnya. Tapi Allah Maha Kaya. Ujung-ujung zaman ni Allah pilih Prof Mokhtar berterjumpa teori itu, pelebur itu, untuk lebur besi itu, accidentally. Dia tak sengaja jumpa. Dia melihat paras laut. Di kajian tengok paras laut. Pelik tempat ini. Dan dia berjumpa pun 2007 dah, Datuk. Masih baru. Sebelum itu banyak kajian-kajian daripada orang putih buat PhD lah, datang Sungai Batu lah, pergi Kedah, Lembah Bujang. Tak jumpa. Allah tak bagi jumpa. Bagi ke orang Melayu bagi juga. Ke orang Melayu. Kalau jumpa orang lain jumpa, bangsa lain yang jumpa, interpretasi mereka berbeza. Dia orang akan tipulah. Inilah, itulah, inilah. Dia sebenarnya besi itu dibawa daripada sana lah. Sekarang ni pun, walaupun Prof Mokhtar jumpa, pihak-pihak yang tak suka nak tutup alam BCE ni, alam BC sebelum zaman Nabi-Nabi ni, masih wujud. Mempertikaikan otak ini daripada daripada India. Ini tak, ni bukan, ini adalah bukan milik orang Melayu, milik orang India, milik. Saya kata saya baca dah tu. Kurang ajar dia orang ni. Betul. Saya kata sampai tahap ni maknanya kita tak tahu. Maknanya kita ingatkan dia orang ni dah dendam dia nak hilangkan bangsa dah habis dah. Sampai ke sekarang. Maknanya kesumat. Kemudian tanya, sampai kau memusuhi Prof Mokhtar? Maknanya saya dalam bahaya lah ni, Prof. Saya pun sama. Tak, Prof, tak bahaya. Sebab saya keturunan yang ada sekarang ni yang nak buat kajian. Ketawa tu dah elok sikit hati. Tapi jangan kau sibuk. Tolong potong ketawa aku tu. Potong ketawa aku tu. Dia yang ketawa macam tu. Betul dia suruh potong. Ketawa tu manis-manis. Ketawa manis-manis sikit. Tak, persoalannya. Tak apa, itu memang potong-potong lah. Tak, saya faham Datuk, saya faham. Saya rasa kita punya tajuk ni, kau boleh asal usul Melayu. Itu.
Sampaikan Prof Mokhtar. Bro ni serius sangat. Relax bro, aku nak ketawa ni bro. You know what bro? Ada Prof. Sampai ke Prof Mokhtar je bro. Bro minta pernah interview macam ni kan. Bro, ini best bro. Okay, sampai ke Prof Mokhtar. Sama bro. Saya ingat Didi jadi. Ingat Didi tak jadi macam ni. Itu ingat Didi Chronicles. Tak jadi macam ni. Didi pun terpaksa ikut saya punya rentak. Jadi ni. Tadi setengah jam kat saya tengok. Macam mana nak sedih Prof ni. Kamu tengok dah tengok bulan. Okay bro. Habis dah tak tahu nak tanya apa. Soalan ni hari ni kita tak gunakan. Okay, Prof Mokhtar sama Prof. Prof Mokhtar bawa Ketua pergi ke luar negara, check DNA semua. Tapi di question balik. Di question oleh orang yang bukan Melayu ni. Betul ke kat mana kamu bawa? Tak valid. That word. Kenapa benda ni tak dikenakan, tak dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja Malaysia? Okey. Ini salah you Prof. Okey, sekarang ini 2 minggu yang lepas saya dah ke Kedah balik dan sekarang ni Jabatan Mufti dan Majlis Fatwa Negeri dah tahu cerita sebenar. Okey. Sebelum ni mereka tak mendapat cerita sebenar. Lalu Lembah Bujang tu benci sangat dia orang. Tapi bila dapat cerita sebenar, mereka nak dengar. Jadi saya panelis yang kedua, Prof Mokhtar panelis yang pertama, Saudara Syahnis panelis yang ketiga pasal wakaf. Jadi bila muncul tu mereka memang mengiling kepala, kenapa kami tak tahu sebelum ni? Kenapa tidak ada info sebelum ni kepada kami? Ya, dia kata, jadi sekarang ini kita dah ada satu perancangan untuk jadikan buku teks. Buku teks? Yes, kepada sekolah-sekolah pondok. Jangan tahu nama saya dulu Prof. Buat kajian dulu dalam buku teks. Biar rahsia dulu. Buku teks tentang, tajuk dia lebih kurang macam ni. Tamadun Ummah Islam dan Alam Melayu. Tamadun Ummah Islam dan Alam Melayu. Prof Mokhtar bahagian teori ray dan relau besi semua. Saya bahagian penceritaan daripada zaman Nabi-Nabi ke situ. Saya nak datang. Dan itu akan digunakan oleh sekolah-sekolah pondok dan mak tahfiz setakat ini. Sebab susah sangat nak masuk kementerian. Mereka tak boleh terima. Kan kementerian kan itu. Kita buat dulu yang ni. Campur. Jadi kita tak nak buang masa dah. Kita dah banyak buang masa. Satu. Lepas kedua, kita akan buat galeri. Galeri itu macam Borobudur itu. Ini perlukan dana. Jadi kalau Borobudur itu 10 km daripada jalan raya itu kita dah nampak dah. Borobudur kan? So. Jadi benda yang sama akan dibuat di Kedah. Jangan tahu gambar saya dulu. Jadi 10 km daripada jalan di Kedah sudah nampak bangunan tu. Bangunan tu dah budak-budak architecture dah lukis semua dalam bentuk relau. Jadi saya tanya Prof Mokhtar berapa biji ni relau sebab berapa biji bangunan kena buat ni sebab tempat penemuan relau dan turi itu banyak tempat. Ada dalam 4 tempat, 5 tempat. Jadi dia mesti buat relau tu dalam 4 atau dia nak cover kawasan tu supaya nampak ada bangunan. Dalam bangunan tu Datin, kita buat galeri, ada pejabat, ada studio, ada kelas-kelas yang semuanya alam Melayu. Bermula daripada BC, AD, kita akan letak kat situ. Supaya orang Melayu ni bila ada cuti-cuti, kalau dah tak nak balik kampung, jom kita tengok kesan-kesan bangsa kita. Masa tu saya akan dijulang lah. Saya yang tinggal. Jadi kita rasa, wow, itulah jati diri kita. Maknanya ada hubungan. Orang tanya, mananya bukti kan? Orang kata, maknanya itulah nanti asal-usul. Asal-usul. Penceritaan The itu. origin of Melayu. The origin itu yang Datuk nak tadi kan? So, itu. Dan Datuk rasanya kena datang juga ke Sungai Batu. Kita akan buat, ujung tahun ni, akan ada
lagi conference, penemuan lagi dalam 3,000 akan dijemput dan awal tahun depan ada seluruh dunia. Seluruh dunia? Seluruh dunia. Dan ini anjuran negeri Kedah. Kena, ni besar ni. Datuk ambil peluanglah benda ni untuk siarkan ke apa ke kan. Kita dah nampak jelas macam mana bangsa Melayu itu datang dia daripada keturunan dia, daripada Nabi gini sampai kemari, dan engkau orang Melayu dekat luar sana harus berbangga bahawa engkau adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu satu bangsa yang begitu gagah. Dan bagaimana untuk kita menggagahkan balik bangsa Melayu itu, haruslah kita mencari identiti kita, asal usul kita, dan kita berbangga dengan asal usul kita, barulah orang Melayu itu akan berdiri tegak semula. Kerana orang-orang yang macam profesor ni telah mencari DNA kita, bangsa itu sendiri, dan dah ada bukti-bukti yang bahawa satu ketika dulu bangsa Melayu itu bukan bangsa yang lekeh-lekeh. Bangsa Melayu itu bukan bangsa yang kaleng-kaleng. Bangsa Melayu itu bukan bangsa yang sengkek ekonominya. Bangsa Melayu yang satu ketika itu bukan mundur pemikirannya. Bangsa Melayu yang satu ketika dulu bukan bodoh dari segi infranya. Bangsa Melayu yang satu ketika dulu yang hari ini orang pandang macam terlalu kecil, bahawa bangsa Melayu itu adalah bangsa yang tersangat-sangat hebat yang ada pernah wujud di muka bumi ini, dengan apa yang katakan sejarah-sejarah yang dapat digali profesor dengan kawan-kawan dia. Inilah salah satu peluang untuk kita berbangga dengan bangsa kita sendiri yang selama ini kita kadang-kadang geli sedikit untuk mengatakan aku bangsa Melayu. Terima kasih Prof. Saya rasa ada cerita panjang lagi lepas ni. Okey, terima kasih kerana sudi menonton Hitam Putih Kehidupan di Suhan Channel. Dan Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Kami akan kembali dengan topik-topik yang lebih menarik selepas ini. Thank you tontonan anda yang 20 juta tu, dan Assalamualaikum. Bye. Usanita, ku Usanita.